Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang dan juga salam syawal. Kita masih lagi di raya kan. Kita masih lagi raya. Jadi raya PKP ni memang tak ke mana lah. Abang ada dekat Melaka, jadi abang pun bertakbir dekat Melaka je lah hari tu. Memang tak pergi mana-mana lah. Cuma abang pun bekerja kat sini kan, ada ramai kawan-kawan. Jadi kita orang ni bertukar-tukar kuih je kot. Bertukar-tukar hidangan, masak apa ketupat, tukar-tukar lah masa raya hari tu. Jadi sebenarnya abang nak cerita hari ni tentang beberapa kisah cikgu yang dipecat disebabkan alasan-alasan yang memang tak masuk akal. Ada yang kesian, ada yang padan muka, tapi yang padan muka tu lebih banyak daripada yang kesian lah. Jadi kalau korang nak tahu cerita beberapa kisah cikgu-cikgu yang dipecat disebabkan alasan-alasan yang tak munasabah, tonton video abang daripada mula sampai habis, abang akan ceritakan. Cerita pertama datangnya daripada Diane Torido. Dia telah mengajar dekat satu sekolah dekat Florida selama 17 tahun dan kisah ni berlaku pada 2018. Dekat sekolah tu dia ada satu peraturan tau. Murid-murid tidak boleh mendapat markah kosong. Tapi pada satu hari ni, Cikgu Diane ni dia bagi tugasan pada budak-budak tau. Dia ngajar, dia bagi tugasan kat budak-budak. Dan ada seorang budak dia tak nak buat. Dia tak nak buat sebab Cikgu Dayang ni garang gila punya garang. Yang kedua, tugasan tu dia tak faham. Jadi dia tak nak buat. Jadi disebabkan tu Cikgu Dayang ni bagi nilai kosong, tak beri markah. Apa dan muka kau, dia cakap. Tapi budak ni tahu tau tentang peraturan ni. Selepas dia dapat markah kosong ni, dia bagi tahu pada pihak pengurusan sekolah. Dan pihak pengurusan sekolah ambil tindakan pecat Cikgu Dayang. Sebab memang dah peraturan sekolah, student tak boleh dapat markah kosong. Kalau student tu dapat markah kosong, itu bukan salah student, tapi disebabkan salah cikgu yang macam haram. Macam itulah. Cikgu dipersalahkan sebab gagal mendidik murid sehingga murid berjaya mendapat markah kosong. Itu adalah kisah pertama sebab cikgu dipecat kerana memberi markah kosong kepada pelajarnya. Tapi sebenarnya ada cerita sampingan. Dikatakan Cikgu Dayan ni bukan dipecat sebab memberi markah kosong, tapi sebab dia tampar pelajar tu. Tapi kisah ni disangkal oleh Cikgu Dayan. Dia kata dia memang tak pernah tampar student. Dia dipecat sebab beri markah kosong. Jadi ada dua cerita lah sebenarnya. Bagi markah kosong ke tampar pelajar ni sebabkan dia dipecat. Tapi sampai sekarang memang orang semua percaya dia dipecat sebab dia bagi markah kosong. Cerita kedua datang daripada Cikgu Carla yang cantik molek daripada Mexico. Cikgu dia mengajar dekat sekolah lah. Dekat sekolah rendah. Dan satu hari cikgu ni waktu cuti sekolah, dia pun pergilah melepak-lepak dekat tepi pantai dekat Mexico. Dan waktu dia lepak-lepak kat tepi pantai, memang pantai tu kat Mexico semua orang pakai bikini tau. Cikgu tu pun terlibat lah. Pakailah bikini duduk tepi pantai. Waktu cikgu tu tengah rehat-rehat dekat tepi pantai dengan berbikini, cikgu ni memang terkenal mempunyai bentuk badan yang 36, 20, 36. Itu macam cerita P.Ramlee lah. Maksudnya bentuk badan dia cantik lah. Disebabkan bentuk badan dia cantik, dia pun pakailah bikini. Waktu cikgu tu tengah melepak-lepak dekat pantai dengan bikini seksinya, tiba-tiba dia perasan ada satu acara tau. Acara berjoget-joget di tepi pantai. Siapa yang menang dapat RM200. $200, $200. Jadi cikgu ni pun rasa macam, dia ada peluang, dia tak terfikir. Dia pun pergilah masuk pertandingan tu. Dan dia pun berjoget-joget. Dia berjoget dengan bikini dia lah. Tapi disebabkan dia punya bentuk badan dia yang memang super cantik, dan dia pun memenangilah pertandingan tu, dapatlah $200. Dapatlah duit tambahan kan. Tanpa dia tahu, waktu dia tengah berjoget-joget tu, ada orang rakam dia tengah berjoget-joget. Lepas dia balik ke sekolah, habis cuti sekolah, dia balik ke sekolah, dia kena panggil dengan pihak sekolah dan pihak sekolah terus pecat dia. Dia marah, kenapa pihak sekolah pecat dia? Nyah, ambil kau. Video kau berjoget-joget tepi pantai pakai bikini, sangat tidak bermoral kata pihak sekolah lah. Tapi Cikgu Carla ni sempat juga bantah. Dia cakap dia bukan buat apa pun, dia berjoget je pun, dia bukan ambil dadah, dia bukan buat hubungan dengan student dia, tak ada pun, dia berjoget pun. Tapi pihak sekolah tak terima. Kau dah berjoget macam tu, bukan setakat student ke, bukan pekerja sekolah je yang terliur, guru besar pun terliur. Disebabkan itu kami terpaksa pecat kau. Macam tu lah lebih kurang.
Cerita yang ketiga datang daripada Cikgu Monica yang mengajar dekat Colorado lah, dekat Florida, Amerika Syarikat. Dan cikgu ni, dia ni mengajar macam biasalah, tak ada benda lah. Tiba-tiba pada satu hari dia dipanggil oleh pihak pengurusan tertinggi sekolah tau. Dia diinterrogate. Rupanya Cikgu Monica ni lesbian. Dan Cikgu Monica ni telah dirakam dalam beberapa video terlibat dengan aktivis-aktivis ataupun aktiviti-aktiviti lesbian seperti perarakan, joget-berjoget, parti lesbian lah kan. Kalau yang siapa yang tak tahu, lesbian tu adalah perempuan suka perempuan, bukan suka, dia perempuan bercinta dengan perempuan, tu adalah lesbian, kalau siapa yang tak tahulah. Jadi Cikgu Monica ni mula-mula dibantah dah, mana ada saya lesbian, saya adalah pencinta lelaki, macam tu dah lebih kurang. Tapi lepas dia tengok video dia berjoget-joget, dia buat parti-parti dengan geng-geng lesbian, memang dia tak boleh cakap apa, akhirnya dia mengakulah yang dia ni adalah lesbian. Dan disebabkan itu dia telah dipecat, sebab dekat sekolah tu memang tidak membenarkan hubungan LGBTQ. Kalau tak salah, tak takut salah sebut. LGBTQ maksudnya lesbian ke, gay ke, transgender, pondan, maknya memang tak boleh dibenarkan dekat sekolah tu. Jadi lagi-lagi dia ni cikgu kan, takut memberi influence buruk kepada student dan dia pun dipecat. Cerita seterusnya datang daripada Tennessee, Amerika Syarikat. Ada seorang cikgu namanya Cikgu Jennifer. Cikgu ni di kalangan student memang terkenal sebagai antara cikgu yang baik dan lemah lembut. Dan cikgu ni telah dipecat sebab dia tolong student. Pertama yang ditolong student sebab student tu satu hari dia sakit nak bersalin. Kan? Sekolah menengah kan sakit nak bersalin. Dan dia hantar student tu pergi ke hospital. Okay? Untuk bersalin. Itu pertolongan pertama. Pertolongan kedua adalah cikgu tu telah hantar seorang student ke hospital sebab student tu demam. Dan sampai ke hospital baru dia tahu student ni student susah. Tak ada insurans, susah. Dan cikgu ni keluarkan duit sendiri. Dia nak hantar student dia, kesian dengan student dia kan, dia keluar duit sendiri. Semata-mata student tu supaya mendapatkan rawatan hospital. Dan disebabkan dua kes ni, cikgu tu telah dipecat kerana alasannya adalah mencampur adukkan perkara sekolah dengan perkara peribadi. Menghantar student adalah perkara peribadi, bukan perkara sekolah. Dan dia telah menghantar student sewaktu sesi pembelajaran sedang dilakukan, iaitu mencampur adukkanlah. Jadi disebabkan dia mencampur adukkan, dia tak kisahlah dia tolong macam mana baik pun, dan dia tetap kena pecat. Sebabnya dia tolong dua orang student. Yang ini alasan pelik. Tolong student kena pecat. Tapi disebabkan kes dia ni, orang banyak buat petition tau. Maksudnya tanda tangan supaya cikgu ni tidak dipecat. Cikgu ni baik. Cikgu ni dianggap sebagai warrior sebab telah menolong student. Kan? Jadi walaupun petition telah dibuat, tetap cikgu tu kena pecat sebab dia memang telah melanggar polisi sekolah. Kisah seterusnya datang daripada Manchester, kota Manchester, iaitu ada seorang lecturer. Dia bukan sebarang lecturer, dia adalah lecturer lah. Nak cakap dekan sebenarnya, tapi fikir-fikir balik bukan dekan, dia adalah lecturer dalam bidang kimia dekat University Manchester. Jadi satu hari dia ni telah ditangkap membintangi filem porno. Dan ini bukan cikgu perempuan, ni cikgu lelaki, lecturer lelaki tau. Dan dia berumur 60 tahun. Dan telah keluar video-video dia berlakon dalam filem porno dengan ramai pasangan muda. Maksudnya anak dara lah, dah tak dara lagi dah. Dia, pasangan dia waktu bermain dalam filem tu semuanya perempuan-perempuan muda. Dan dia menggunakan nickname Old Nick. Ada taste lagi kan. Gila orang tua ni. Jadi bila pihak universiti dapat tahu dia ni, selain daripada lecturer, dia membuat kerja lain, membintangi filem pornografi kan. Memang satu benda yang melawan daripada etika perguruan ataupun etika mengajar. Macam abang lah, tiba-tiba lah kau jumpa abang masuk filem porno kan. Gila tak gila tu? Gila lah kan, memang kena pecat. Malaysia tak boleh.
negara lain pun tak boleh. Itu memang melawan daripada moral-moral sebagai seorang lecturer. Jadi dia pun dipecat daripada menjadi lecturer, dan dia tak stres. Dia kata okey, pecat pun pecatlah. Dan dia sejak daripada tu nama dia melonjak naik tau. Dan dia sangat terkenal dalam industri pornografi dengan nama Olnik. Dan sejak dia berhenti jadi lecturer, dia meneruskan kerujayaannya sebagai seorang pelakon porno. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang beberapa kisah cikgu-cikgu yang dipecat dengan beberapa alasan yang adanya alasan yang tak masuk akal, dan tapi kebanyakannya alasannya memang alasan yang masuk akal lah. Abang harap ia menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya abang nak sedawa ni. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Syawal.